insya-Allah. Kita mula dengan Ummul Quran insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan peluang pada hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan, iaitu hari Jumaat yang penuh dengan kebaikan, barakah, Sayyidul Ayyam, dikatakan sebagai penghulu kepada hari dalam seminggu, hari Jumaat. Maka kita sama-sama mengambil peluang dengan keadaan yang ada ini untuk kita membetulkan niat-niat kita supaya kita menjadikan seluruh kehidupan kita ini hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah, untuk mendapatkan mardatillah. Kita bersihkan hati kita dengan kita meneliti setiap perkara yang kita lakukan itu, setiap perkara satu perkara yang kita buat, kita nak pastikan dia benar-benar untuk mendapatkan keredaan Allah. Jadi kita nak kena tengok satu-satu secara detail, barulah kita menghalusi. Jadi kita menghalusi segala amalan kita, sama ada yang kita kata sebagai amalan khusus, sembahyang, puasa, Quran, ataupun amalan-amalan yang umum seperti makan, minum, tidur, bergaul dan sebagainya. Jadi kita ingin memerhatikan setiap amalan kita supaya setiap amalan itu tunduk kepada iman, tunduk kepada mardatillah, tunduk kepada syarak, kepada takwa. Kita tengok satu-satu. Jadi apabila kita telah mula melihat satu-satu amalan kita itu, dan kita melihat ada kelemahan, kita baiki. Kalau ada kekuatan, kita syukur. Kemudian kita tingkatkan ataupun kita maintain dia istiqamah. Dan setelah kita melihat kepada kekuatan-kekuatan tadi, maka kita pun meneruskan lagi, meningkatkan lagi diri kita. Perkara pertama yang kita kena tingkatkan dalam kehidupan kita ialah at-taubah. Taubat ini adalah merupakan perkara yang perlu dilakukan setiap ketika, setiap saat, setiap hari. Sentiasa amalan kita, bila kita sembahyang, bila kita puasa, bila kita beramal dengan amalan-amalan tertentu, perkara yang pertama sekali kita nak niat dalam hati kita tu, dapat keredaan Allah tu macam mana? Dengan kita menyesali dosa kita, kelemahan kita. Amalan kita tengok ada kelemahan tak? Ada dosa tak? Situ kita bertaubat. Kemudian kita nak kembali kepada Allah melalui kita memerhatikan kelemahan kita, dosa tadi, dengan amalan kita. Jadi amalan itu muka depannya ialah taubat. Macam contoh kita bincang-bincang macam pagi ni. Perkara yang pertama sebenarnya bukan sekadar dapat ilmu, tapi perkara yang pertama ialah supaya Allah ampunkan dosa kita, supaya Allah ampunkan kelemahan kita, dan kita menyesal dan kita memperbaiki kelemahan kita. Maksudnya kita berjumpa dengan Allah dalam amalan kita, kita memperhambakan diri, berubudiah pada Allah tadi, bermula dengan taubat. Taubat ni perkara yang penting, perkara yang asasi. Kerana itulah
syarat pertama untuk kita nak mengetuk pintu kan, menuju kepada Allah ni taubat, at-taubah kan. Sebab tu bila Allah menggambarkan tentang mereka yang berjihad, yang berjuang pada jalan Allah kan, orang yang telah dibeli oleh Allah. Orang yang telah dibeli oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada diri orang beriman itu, diri mereka, harta mereka dengan syurga. Jadi apakah sifat-sifat mereka? Yang pertama sekali, at-taibun. Mula-mula dia bertaubat. Jadi orang yang beriman ni, yang nak berjumpa dengan Allah ini ialah orang yang sentiasa dalam keadaan bertaubat kepada Allah. At-taibun. Barulah al-abidun. Barulah orang yang beribadah. Kemudian al-hamidun, orang yang memuji-muji Allah, menyanjung Allah, memuji Allah, memuji Allah. Jadi kita bermula dengan at-taubah. Jadi semua ibadah kita, muka depan itu, front page dia, permulaan itu ialah at-taubah. Nak semayang, kita bertaubat. Nak puasa, kita bertaubat. Nak berzikir, kita bertaubat. Nak baca Quran, kita bertaubat. Jadi kita dalam keadaan sentiasa bertaubat, menyesal dosa kita, memperbaiki diri kita. Rasa lemah diri kita, minta tolong ke Allah. Rasa hina diri kita, minta Allah muliakan kita. Rasa rendah kita, minta Allah tinggikan kita. Maksudnya kita sentiasa berada keadaan merasakan bahawa diri kita ni ingin membersihkan diri kita. Taubah. Itu perkara yang pertama sekali. Bila kita nak beribadah, lepas tu barulah kita ibadah. At-taibun, al-abidun. Abidun ni beribadah, orang yang beribadah. Jadi orang yang dibeli oleh Allah, orang yang telah dibeli oleh Allah Subhanahu Taala, itu orang yang telah berjanji dengan Allah. Orang telah berjanji dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang yang dibeli oleh Allah, dibeli oleh Allah, itu mereka yang diberikan oleh Allah SWT jiwa mereka dan harta mereka dengan syurga itu. Apa kerja dia? Kerja dia yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang, mereka berjuang di atas jalan Allah, berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri mereka, dengan harta mereka, kemudian mereka berjanji. Jadi sifat apa semua tu? Sifat mereka ialah yang pertama at-taibun, mereka bertaubat. Kemudian lepas tu barulah beribadah. Jadi kita sentiasa dalam keadaan bertaubat, istighfar. Kita sembahyang tu dalam rangka nak bertaubat kepada Allah. Itu dia. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita banyakkan berselawat. Kita melaksanakan selawat itu dalam keadaan kasih sayang. Kita nak rasa, kita nak bayangkan. Satu hari tengok apa cerita kisah Rasul. Kita tengok dalam buku kita, dalam kitab kita, kalau ada buku dan kitab kita, kita tengok apakah dia sifat-sifat Rasul SAW. Apakah dia sunnah Rasul yang kita nak ikut. Jadi kita tengok satu-satu tanda sayang kita contoh, kita ikut Rasul SAW, tanda kita sayang. Kerana pada dia terdapat contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Pada diri Rasulullah SAW terdapat tanda-tanda, terdapat sifat-sifat, terdapat qudwah yang terbaik, ahsanu, qudwah yang terbaik, contoh yang terbaik. Bagi siapa? Bagi mereka yang nak bertemu dengan Allah. Jadi kita nak jumpa Allah, kena ikut sunnah Rasul. Jadi bila sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nak ikut apa di sunnah Rasul. Apa yang Rasul buat, kita tolong. Kita tengok, kita ikut, kita follow. Satu hari satu sunnah, satu hari satu sunnah, satu hari satu sunnah. Anak-anak pun sama juga. Satu hari kita buat satu sunnah, satu hari kita tinggalkan satu maksiat. Satu. Barulah bila kita masuk, bila kita mati, masuk dalam alam barzah, dalam alam akhirat, barulah kita ada alasan. Kalau Allah tanya kenapa begini, Allah yang maha mengetahui. Kan kita kata, ya Allah, aku sedang proses diri aku. Satu hari satu sunnah, satu hari satu sunnah, satu hari satu sunnah, satu hari satu maksiat aku tinggalkan, satu maksiat aku tinggalkan, satu dosa aku tinggalkan. Satu hari aku buat satu sunnah, satu hari aku buat satu, aku tinggalkan satu dosa. Ini proses, proses. Jadi kita kena buat macam ini. Kalau tidak, macam mana kita nak mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Baik, pada hari ini saya sambung sikit apa yang saya telah bincangkan pada tuan-tuan dan puan, iaitu berkenaan sifat sabar dan sabat. Sifat sabar dan sabat daripada generasi Jilul Ma'ud, generasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sifat ni ialah sabar dan sabat. Kita tengok dulu apa contoh, contoh-contoh yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat dalam perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah para sahabat generasi yang awal, generasi yang terdahulu, kita dapati mereka terpaksa berhadapan dengan berbagai ujian, berbagai fitnah. Ujian tu. Dan sekalipun ujian itu amat dahsyat. Sekalipun ujian itu amat dahsyat, amat susah dirasai, sakit dirasai, tetapi mereka tetap bersabar. Bersabar, menanggung segala penderitaan. Mereka tetap sabat. Sabat ni maknanya berpegang teguh dengan janji-janji mereka bersama Allah. Janji mereka bersama Allah. Hari ini kita dah berjanji dengan Allah tak? Hari ini kita dah berbai'ah dengan Allah tak hari ini? Apa bai'ah kita tu? Bai'ah yang paling besar, janji yang paling besar ialah kalimah syahadah kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu bai'ah paling besar. Janji paling besar. Yang akan menyelamatkan kita daripada segala kesusahan di dunia dan segala kesesatan penderitaan di akhirat. Jadi kita berbai'ah dengan Allah. Apa bai'ah kita? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bai'ah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena baca selalu kita lihat. Jadi inilah perkara yang dipegang oleh para sahabat Nabi dahulu. Sehingga kan bila mereka berpegang dengan bai'ah ini, janji ini, mereka berpegang dengan tauhid ini, maka pada ketika itu mereka mendapat ujian. Mereka mendapat ujian. Apa ujian mereka? Tengok contohnya Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh musuh Allah Muawiyah bin Khalaf. Muawiyah bin Khalaf ini adalah tuan kepada Bilal. Tuan kepada Bilal. Jadi dia telah melihat Bilal masuk Islam. Maka beliau telah menyeret ikat Bilal, tangan dia. Kemudian dia seret keluar daripada rumah dia. Seret, diikat, dia tarik Bilal. Pada hari yang panas terik di padang pasir. Di padang pasir yang panas terik. Kalau kita hari ni tak pakai slipper, panas jalan raya tu, kita pijak pun kita rasa panas. Terpanas. Ini di padang pasir. Padang pasir yang panas terik. Diheretnya Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu hanya kerana dia beriman kepada Allah. Hanya kerana dia ikut Nabi. Bukan kerana dia menentang lawan ke apa, tak ada. Mengikut Nabi kerana kalimah syahadah. Jadi akhirnya telah ditarik ke tengah padang pasir, maka Bilal pun dia letakkan batu di atas dadanya. Batu besar diangkat, dia letak atas dada. Jadi nak bernafas susah. Maknanya nak matilah. Macam nak matilah, nak bernafas susah. Dan kemudian dia pun berkata, kamu akan terus diletakkan begini sampai mati. Sampai kamu mati. Kamu letakkan batu di atas dadanya. Sehinggalah kamu mengkufuri Muhammad. Kamu kufur dengan Muhammad. Kamu keluar daripada Islam dah. Dan kembali menyembah Al-Lata wal-Uzza. Al-Lata wal-Uzza. Kembali menyembah berhala. Jadi Muawiyah bin Khalaf ini, tuan kepada Bilal, menyiksa dia dengan teruk. Menyiksa dengan teruk. Jadi kita tengok sini. Maka Bilal pun kita dengar dalam sirah kan. Bilal pun kata apa? Ahadun, ahadun, ahadun. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Walaupun pedih, walaupun penuh dengan kesusahan, tetapi dia sebut Allah yang Maha Esa. Ahadun, ahadun. Tuan-tuan puan-puan Allah, apa yang menyebabkan Bilal boleh cakap ahadun, ahadun? Ini soalan. Soalan cepu mas pagi ni. Apa yang menyebabkan dia boleh sebut ahadun, ahadun, padahal nyawanya dah kita kata terancam. Panas terik, belakang dia penuh dengan dipanggil apa, bukan luka, dia luka lah, tapi dia yang terbakar tu. Terbakar, belakang terbakar dah. Lemak-lemak dia, kulit dia dah terbakar dah. Daging dia tu dah jadi macam lemak-lemak dah. Bayangkan dia letak di tengah padang pasir, badan dia belakang dia dah penuh dengan
kesakitan sebab panas sampai dah terbakar. Kulit dia dah melecur. Melecur kataan dia. Melecur. Dah terbakar dah. Kemudian dah darah dia punya dia punya lemak-lemak daging dia dah mula kan macam nak mencair dah. Dah macam nak terbakar lah. Sakit sangat. Dia letakkan pula batu di atas dadanya. Letak batu lagi. Sampai nak menafas susah. Cuba kita tekan dada kita. Jangan ni tekan. Nak menafas susah. Nak menafas susah. Nak menyawa susah. Kan? Dia kata apa? Engkau kufur dengan Muhammad. Keluar daripada ajaran Muhammad. Sembah balik Lata dan Uzza. Lata dan Uzza. Kalau kita macam mana? Diancam dengan nyawa. Kan? Apa yang berlaku pada Bilal Ibn Rabah, dia kata apa? Ahadun. 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 Jadi kita tengok, wah kuatnya Bilal. Badan dia agaknya mesti tough. Kan? Badan dia bukan tough, badan dia macam kita juga. Lemah. Manusia. Kena api, kena panas. Sama aja. Tapi apa yang menyebabkan dia boleh sebut ahadun, ahadun, ahadun? Agaknya apa? At-taufiq minallah. Pertolongan daripada Allah. Dia boleh sebut ahadun, ahadun, ahadun. Apa rahsia ahadun itu? Ahadun itulah rahsia apabila dia berikrar kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, dia berikrar, dia berjanji dengan sepenuh hati dia. Hati dia tulus. Hati dia bersih. Tidak ada sikit pun mensyirikkan Allah. Tidak ada sikit pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sikit pun. Maka ketika dia diuji dengan kesusahan, Allah beri kekuatan pada dia. Allah beri taufik kepada dia untuk menyebut ahadun, ahadun, ahadun. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Allah bagi kekuatan pada dia. Ini pertolongan daripada Allah. Kita ingat, dia boleh sebut ahadun, ahadun itu sebab dia masuk universiti belajar sampai PhD dalam hadis. Hafal hadis, hafal Quran. Tak ada. Bukan sebab dia pakar hadis. Bukan sebab dia pakar Quran. Bukan sebab dia seorang yang pergi masuk universiti Islam antarabangsa, universiti Islam. Bukan sebab dia seorang anak ustaz. Bukan sebab dia ustaz. Tapi kerana kalimah syahadah yang dia baca. Yang lidahnya menyebut, yang hatinya menerima, meresap. Penuh ikhlas. Hanya Allah sahajalah Tuhan aku. Hanya Allah sahajalah Tuhan aku. Dia memurnikan ikhlas dia, maka Allah tolong dia. Allah beri kekuatan pada dia. Ahadun, ahadun. Dia boleh mengucap ahadun, ahadun, ahadun. Sebab murni, sebab bersih. Sebab bersih hati dia tadi. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata senjata, saya sebut semalam. Ini senjata. Kalaulah tidak kerana murninya hatinya tadi beriman pada Allah, jelas akidah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentu dia tak mampu sebut ahad. Tentu dia kata tolonglah, minta maaf lah, saya tak buat dah, minta maaf lah, saya tak buat dah, tolonglah Tuan. Sebelum ni dia kena pukul juga. Sebelum ni dia pernah kena pukul juga dengan Tuan dia. Dia minta maaf, minta ampun. Kenapa? Sebab dia tidak ada Allah dalam hati dia. Tetapi Bilal Ibn Rabah, dalam hatinya itu ada iman, ada keyakinan, ada pegangan, ada prinsip. Sehingga bila dengan sebab iman, murninya hatinya tadi, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah bagi pertolongan. Allah bagi taufik kepadanya. Dia lidah disebut ahadun, ahadun, ahadun. Menangis lah, sakit lah, tapi dia boleh sebut ahadun, ahadun. Kenapa? Kerana murninya iman tadi mentauhidkan Allah, meletakkan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, satu-satunya Tuhan. Tak ada yang lain. La syarikalah. Tidak ada syirik kepadanya. Tidak ada satu syarikat kepadanya. Tidak kita bersama-sama meletakkan yang lain daripada Allah. Allah saja tunggal, ahadun. Allah wahidun ahad. Allah yang satu, Allah yang esa. Wahidun ahad. La ilaha illa anta. Antallah al-ahad. As-samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua yang ada dalam hati dia itulah yang menyebabkan Allah tolong dia. Allah bagi taufik pada dia. Keluar perkataan ahadun, ahadun, ahadun.
Bukan sebab dia pandai, bukan sebab dia hebat, bukan sebab dia badan dia fit, bukan. Tapi hatinya bersih. Hatinya beriman kepada Allah. Ini senjata yang menyebabkan Allah SWT memberi pertolongan pada dia. Dia boleh tahan sakit tu. Bukan tak sakit, sakit. Tapi dia boleh tahan. Allah bagi dia tahan. Allah bagi dia kuat. Allah bagi dia boleh menyebut kalimah ahadun, ahadun, ahad. Ini Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Uthman bin Affan pernah berkata ketika aku berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Batta, maka kami melihat Ammar. Ini kisah Ammar pula. Dan Ammar yang ayahnya itu Yasir dan ibunya itu Sumayyah. Ini kisah Ammar, Yasir dan Sumayyah. Maka ketika kami bersama-sama, kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ammar, Yasir dan isterinya sedang diseksa. Sedang diseksa, dipukul, ditumbuk, dipaksa keluar daripada Islam. Maka kami melihat mereka diseksa dengan teruk oleh kaum Quraisy, bukan seorang dua, ramai. Kaum Quraisy diikat pada tiang, dipukul, ditumbuk, dihenyak, dilempang, ditendang, dipijak supaya mereka kembali kepada agama asal. Maka ayah Ammar, Yasir, berkata kepada Rasulullah, dia nampak Rasulullah datang dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu datang. Kemudian Yasir nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dia kata, ya Rasulullah. Maka dia kata, ya Rasulullah, kekuatnya siksaan mereka ya Rasulullah. Dia pukul, dia tumbuk, dia patahkan tulang, dia tumbuk, dia pukul, dia tendang. Ya Rasulullah, kuatnya siksaan mereka ya Rasulullah. Dia nampak ya Rasulullah menangis. Rasulullah pun menangis. Abu Bakar datang nak tebus. Kau tak payahlah seksa, aku bayar. Berapa kau nak? Aku nak tebus. Osman nak tebus. Tengok sahabat kena seksa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka kata Ammar, kata Yasir, ya Rasulullah, kuat kena seksa, kena pukul. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabrun ya ahli Yasir, sabarlah. Sesungguhnya cubaan ini adalah cubaan daripada Allah, ini ujian daripada Allah. Sabarlah. Semoga Allah mengampunkan keluarga kamu semua. Kamu akan masuk syurga. Sabarlah, wahai keluarga Yasir. Maka Yasir jawab, aku sabar ya Rasulullah, aku sabar. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melihat dengan mata kepalanya bagaimana mereka diseksa. Namun baginda hanya minta sabar saja. Rasulullah sebut sabarlah. Wahai keluarga ya ahli Yasir, sabar. Sabar ya ahli Yasir. Baginda tak minta, ya Allah turunkan ribut, sahabat aku kena. Boleh tak Rasulullah nak minta? Boleh. Rasulullah tak minta lepaskan, malahan Abu Bakar pergi nak beli. Bayar. Sahabat-sahabat nak bayar. Janganlah kau seksa, biar kami bayar dia. Apalah sangat dia ni? Hamba, tak ada apa. Jual pada kami, biar kami beli, biar kami ambil dia. Dia dah tak berguna pun dengan kamu, dia dah kufur dengan kamu. Biar kami beli. Sahabat tanya, minta, Abu Bakar minta, Osman sebelah Rasulullah pun minta sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka saja tak mau jual, tak mau bagi. Dia saja nak bunuh, saja nak pukul, kata. Dia kata apa? Duit kau tak berguna di sini. Ini hamba aku. Aku tuan dia. Kan? Aku nak suruh dia ikut agama aku. Dia pukul. Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah kata, sabarlah ya ahli Yasir, sabar. Dan akhirnya kita dengar cerita bagaimana Sumayyah telah dibunuh. Yasir dibunuh. Sumayyah dibunuh. Lepas tu Yasir dibunuh.
Kemudian tiba pada Ammar, anak dia. Ammar nak dibunuh. Dia kata, kamu mengaku Lata Uzza sebagai Tuhan, aku tak bunuh kau. Dia dah nampak dah mak dia mati, bapaknya mati, kena bunuh. Mak dia kena sula. Mak dia kena sula, bapaknya kena tantas. Engkau tak mengaku ni sebagai Tuhan, Lata Uzza ni, yang berhala-berhala ni, engkau juga akan dibunuh. Ammar kata, ya, dia mereka Tuhan, menangis Ammar. Ammar dia lepaskan. Ammar jumpa Rasul. Selepas tu jumpa Rasul menangis. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku takut. Aku hanya cakap mulut aja. Mulut aja aku cakap aku tu, tapi hati aku tetap la ilaha illallah. Maka apa jawapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Ammar, janganlah bimbang. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati engkau. Jadi sinilah kita lihat bagaimana apabila kita berhadapan dengan kesusahan di akhir zaman, kesusahan, kepayahan, kesakitan, keperitan, berhadapan dengan perkara-perkara yang menakutkan kita, mengancam kita. Nombor satu, sabar. Sabar. Itu sifat seorang mukmin. Tapi macam mana kita nak sabar? Macam mana kita nak ada kekuatan macam mana? Kan? Sumayyah radhiyallahu anha. Macam mana kita nak ada kekuatan macam mana Yasir radhiyallahu anhu? Macam mana? Nak ada kekuatan macam Ammar. Maka tidak ada lain kekuatan itu ialah dengan kita membersihkan hati kita, mentauhidkan Allah. Membersihkan hati kita, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada sekutu pada Allah, tidak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan kita membersihkan hati kita daripada syirik, daripada segala perkara yang merosakkan akidah kita, yang menyesatkan kita. Itu saja. Bila hati kita benar-benar bersih, benar-benar mengikhlaskan hati kita, kita memurnikan iman kita, benar-benar kita mengambil hanya Allah sahaja sebagai ilah kita, mengambil Quran sebagai pegangan kita, kan, mengambil sunnah Rasul sebagai ikutan kita. Benar-benar kita nak tinggalkan jahiliah, benar-benar hati kita ingin bersama dengan Allah, maka pada ketika itu Allah tolong kita. Ini rahsia Allah tolong kita. Rahsia Allah tolong kita bukan pada kekuatan fizikal kita. Saya duduk kat hutan, saya ada semua makanan, saya ada sungai, saya ada semua. Saya dah duduk dekat Muslim village, saya dah terlindung daripada musuh. Saya duduk di kawasan-kawasan yang orang tak ada, saya ada pertanian, saya semua saya. Allah selamatkan kita bila kita mengaku hamba Allah, merasa hamba Allah. Kita benar-benar mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Benar-benar kita hidup dalam keadaan ubudiyah lillahi wahdah. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila kita hidup dalam keadaan begitu, baru pertolongan Allah datang pada kita. Baru dia datang sebagai hidayah, sebagai taufik. Dia datang sebagai ma'unah, sebagai inayah, sebagai pertolongan, sebagai bantuan. Bukan sebagai istidraj, bukan sebagai lanjuran. Hari ini kita doa-doa dapat, kita doa-doa dapat, makbul, mustajab. Tapi kita masih lagi berdosa, kita masih lagi mensyirikkan Allah. Kita tak proses hati kita, bersihkan hati kita, kita tak bersihkan akidah kita. Kita tak kenal Allah, tapi kita doa dapat, doa dapat, doa dapat. Dapat aja kita nak. Maka itu istidraj. Apatah lagi bila kita dapat nikmat, dapat kekuatan, dapat kebaikan, tiba-tiba kita gunakan untuk maksiat pada Allah. Itu istidraj. Itu istidraj. Ada orang silat, dia boleh buat macam-macam. Boleh kebal, boleh apa. Tapi dia dosa. Dia kekal dengan dosa hidup dia. Dia kekal dengan dosa. Dia masih mensyirikkan Allah. Dia masih mensyirikkan Allah. Tapi dia dapat bantuan Allah. Dia rasa dia dapat bantuan Allah. Dia rasa dia dapat hidayah Allah. Itu istidraj.
Apa istidraj ni? Istidraj ni lanjuran Allah bagi pada kita. Nampak macam pertolongan Allah, nampak macam baik, nikmat, tetapi rupanya Allah nak lanjurkan kita. Allah nak biarkan kita dengan dunia sehingga akhirnya bila sampai waktu kita dah jauh daripada Allah, maka kita kata Allah ambil nyawa kita. Masa tu Allah akan azab kita, wa iyazbillah min zalik. Sebab tu kunci di sini ialah kita membina kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, membina kekuatan iman, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, memperbaharui. Peringkat awal ni kita tekankan ialah kita tajdid iman kita, tajdid melalui tajdid syahadah kita. Kita perbaharui syahadah kita, perbaharui syahadah kita. Jadi kita lihat dalam sirah, dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mengharungi segala bentuk kesusahan itu bersama iman, bersama kalimah syahadah yang benar-benar dia pegang, yang benar-benar dia mengambil Rasulullah sebagai pemimpin dia, sebagai murabbi dia, sebagai muallim dia, sebagai syekh dia, sebagai bapa dia. Ini sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai komandan, disiplin, kena disiplin. Kena disiplin. Rasulullah SAW akan tanya sahabat-sahabat, apa kamu buat hari ini? Sahabat-sahabat diam. Apa kamu buat hari ini? Kan, siapa yang hari ini telah menjarahi orang sakit? Lalas semua orang tak ada. Siapa hari ini buat ni? Lalas Abu Bakar. Abu Bakar je angkat seorang tangan. Rasulullah cek. Sahabat-sahabat. Sebab tu dia ada bersifat ada mutabaahnya, ada kita kena menyemak amalan kita. Rasulullah semak. Sebab tu murabbi ni peranan dia kurang-kurang ada 4. Yang pertama sekali sebagai muallim, guru. Dia mengajar, bagi ilmu, bagi panduan. Kemudian sebagai seorang syekh, mendidik hati, tazkiyah, membina kekuatan-kekuatan amalan hati, membina kekuatan amalan-amalan hati dia. Kemudian juga sebagai ayah, dengan kasih sayang, bukan bina kekuatan dengan kasar, dengan kasih sayang. Sebagai ayah atau sebagai ibu, maknanya dia berkasih sayang. Dia mengajar tu, dia menjadi murabbi tadi, dia bukan nak duit, bukan nak dunia daripada dia, bukan. Dia nak selamatkan untuk akhirat. Itu ayah kasih sayang. Kasih sayang sebagai seorang ayah. Dan yang kelima keempat sebagai seorang komandan, disiplin. Dia memberi perintah dan arahan. Kena buat sekian, kena buat. Ini murabbi. Jadi sifat-sifat dia, ciri-ciri. Duduk dalam tarbiyah kita kena ada murabbi. Baru boleh. Kalau tak kita setakat guru je, muallim saja. Kalau kita dengar di YouTube saja, kan, kita tidak ada sifat-sifat membersihkan jiwa, tidak ada sifat-sifat seorang syekh yang membersihkan jiwa, membina kekuatan hati, tidak ada sifat sebagai ayah ataupun ibu, tidak ada sifat sebagai komandan, maka kita tidak lengkap dalam tarbiyah. Dan kita pula sebagai mutarabbi, orang yang dididik pula mesti ada sifat-sifat penyerahan, kepatuhan, kasih sayang, nak kena sayang juga, nak kena patuh, nak kena taat, nak kena ada sifat-sifat disiplin, nak ada sifat-sifat nak membantu, menolong. Jadi ini semua adalah merupakan perkara-perkara orang yang duduk dalam tarbiyah yang betul lah. Macam mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah mereka dapat memproses jiwa mereka, hati mereka, fikiran mereka dengan proses yang betul. Baru dia dapat rasai keimanan. Dia bukan sekadar muallim. Hari ini oleh kerana tarbiyah kita ni banyak daripada ustaz-ustaz dan guru-guru daripada universiti, ada PhD, ada apa, dia boleh mengajar je. Dia boleh sebut ini bagus tak bagus dari sudut ilmu. Dia boleh bagi fatwa, tapi tidak mendidik. Maka hati-hati, jiwa-jiwa mereka yang ada di dalam itu setakat dengar, setakat tahu je ilmu, tapi tidak mendidik, tidak ada sentuhan-sentuhan menyelesaikan masalah, tak ada. Jadi sebenarnya dia kena ada murabbi ni. Dia bukan hanya mengajar, muallim ni salah satu je sifat dia. Kalau ikut struktur yang sebenar, mula-mula sekali sebagai ayah. Ayah ni maknanya kasih sayang. Dia tolong, memang ikhlas kasih sayang. Dia bukan sebab lain. Sebab nak selamatkan anak didik dia tu daripada
sesatan di dunia dan azab di akhirat. Sebab tu sampai satu peringkat seorang guru itu dia mengambil janji setia, bai'ah. Mengambil janji setia itu maknanya kita sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat. Maknanya kalau dia tertinggal besok, guru dia bertanggungjawab. Berkata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, dia kata apa? Aku melihat kepada murid-muridku, maka aku akan melihat pada mereka dengan hatiku, dan aku akan pastikan sekiranya mereka ini murid aku, maka aku akan pastikan dia berada di atas jalan Allah, dan kemudian di akhirat nanti aku akan bersama-sama dengan mereka. Ini murabbi yang sebenar. Ini murabbi yang sebenar, ini guru yang sebenar. Dia bukan sekadar ceramah. Yang kita tengok YouTube, sebab tu tengok YouTube tak cukup. Kita perlu ada komunikasi, perlu ada interaksi. Ibn Qayyim dengan Ibn Taymiyah rahimahullah. Seorang guru kepada Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah Ibn Taymiyah. Contoh. Ni ulama. Ada orang kata dengan sebut pasal Wahabi pula. Ibn Qayyim bukan Wahabi, Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Minta maaf saya sebut ni. Wahabi kemudian daripada dia. Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim tak pernah jumpa pun Wahabi. Muhammad Abdul Wahab. Tak pernah jumpa pun. Dia bukan Wahabi. Tapi orang sebut-sebut ni Wahabi. Bukan. Dia ulama yang muktabar. Kalau berani sebutlah Ibn Taymiyah kafir. Kalau berani lah. Suka kita merendah-rendahkan ulama. Ulama dah meninggal, kita merendahkan. Dia lebih baik daripada kita 1000 kali, 1,000,000 kali. Ulama-ulama yang sebelum ini. Kita ni hari ni macam-macam kita buat syirik. Syirik pun tak lepas. Jadi kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dia kata aku berjumpa dengan Ibn Taymiyah sekali-sekali je sebab tempat jauh dan tanggungjawab yang banyak. Tetapi setiap kali pertemuan itu dia ada barakah. Setiap kali pertemuan itu ada barakah. Aku belajar banyak seolah bila walaupun jumpa sehari 2 hari, tetapi seolah setahun aku bertemu dengan dia. Barakah kepada pertemuan. Ini dia murabbi, dia sifat murabbi lain. Sebab tu kita nak sebut sini. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat dia sebagai murabbi, sebagai pendidik. Dia sebagai ayah, dia sebagai syekh, dia sebagai guru, dia sebagai komandan. Bila Rasulullah SAW sebut kita kena pergi perang, semua siap. Tak ada kecuali. Ya Rasulullah, boleh tak kita tangguh dulu perang ni? Sebab bisnes aku tak siap lagi. Rasulullah kata kita nak kena pergi perang. Badar. Nak kena pergi ni. Siap tak siap kena pergi. Komander. Indibat, disiplin. Kena ada disiplin. Kata nak jadi macam mana jadi al-mahdiyin, tak ada disiplin. Baik. Jadi kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi contoh kepada kita, dan kemudian kita melihat sahabat-sahabatnya hebat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan, kesusahan, sampai ada yang syahid, yang mati. Sumayyah radhiyallahu anha mati syahid, Yasir radhiyallahu anhu mati syahid, walaupun tak sempat macam-macam. Mula dia peringkat Mekah, puasa pun tak sempat, tutup aurat pun tak sempat, tapi syahid. Kenapa? Dia mengikut proses tarbiyah. Kemudian kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sabar. Kita kena sabar. Itulah harga syurga, harga redha Allah. Sabar. Harga syurga, harga redha Allah, sabar. Marilah kita sama-sama merenung akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang sahabat Nabi, Habab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, mengadu kepada Rasulullah. Habab ni dia kena pukul teruk dengan tuan dia. Satu hari dia kena pukul teruk hanya kerana Habab ni menyebut nama Rasulullah SAW. Dia pukul sampai pensan, kepala dia lembik, maknanya tengkorak ni lembik, bonyok lah kita kata. Pukul tak tahulah termasuk ke macam mana lembik dengan besi panas dia pukul. Pensan Habab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Terbangun dia tanya Rasulullah mana? Rasulullah. Maka satu ketika dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, minta pada Rasul. Ya Rasulullah, boleh tak pohonlah pada Allah supaya sahabat-sahabat kita yang kena seksa ni, sahabat-sahabat kita yang kena dera ni, supaya Allah angkat seksaan mereka, supaya kita menang cepatlah.
Maka merah padamlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah.